Segmen Cyber Security Brunei kami bawakan 2 minggu sekali ya di setiap hari Jumaat, dan hari ini topik yang dibawakan ini mungkin sesuatu yang baru bagi diri Auda, dan atas pada kami sendiri juga ni ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi blockchain ini. Jadi sudah bersedia secara virtual Alhamdulillah, wawancara ini dibawakan ni. kita telah pun berjaya menghubungi 2 orang narasumber kita. Kita sapa sahaja pada pagi ini melalui virtual. Yang Mulia Puan Zara Laila binti Abdul Hadi alias Pauline Chong Siu Yin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, sihat? Alhamdulillah sihat hari ini. Alhamdulillah sihat pagi ini ya. Pegawai penganalisa blockchain, dan berada di sebelah kiri Puan Zara ialah Yang Mulia Tuan Muhammad Hafzik bin Haji Muhammad Hamzani, merupakan blockchain developer. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Sihat juga pagi ini? Alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah sihat ya. Jadi pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat datang ke Rampai Pagi dan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan dalam segmen cyber security ini. Tajuk yang dibawakan teknologi blockchain. Memulakannya mungkin saya serahkan kepada Serina terlebih dahulu. Ya, ini merupakan topik yang kita rasakan cukup barulah bagi masyarakat kita ni juga, kerana saya percaya ini merupakan antara terma dalaman platform teknologi digital lah. Barangkali untuk Zara sendiri, ini dia dapat menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang bakal disampaikan pada pagi ini. Silakan Zara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Wali, Puan Sarinah dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Alhamdulillah, segmen Cyber Security Brunei bersiaran lagi pada hari ini untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan teknologi blockchain. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi, Radio Televisyen Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini, dan juga memberi peluang kepada CSP untuk mengongsikan mengenai topik hari ini. Pertama sekali, teknologi blockchain adalah teknologi ledger teragih ataupun distributed ledger technology yang mengandungi rekod digital yang boleh disyatatkan setiap transaksi secara immutable. Ini bermakna rekod digital tersebut tidak boleh diubah kerana ianya dikongsikan kepada semua kalangan nod komputer yang ada dalam rangkaian blockchain yang sama. Transaksi tersebut boleh diproses tanpa melibatkan pihak ketiga secara automatik dengan menggunakan kontrak cerdas. Bagi tujuan verifikasi keselamatan, setiap transaksi yang dilakukan di dalam blockchain tersebut hendaklah disahkan menggunakan mekanisme konsensus. Baik, ya itulah penerangan berkenaan dengan teknologi blockchain ini, Sarina ya. Baik, bagaimanakah blockchain ini sebenarnya berfungsi. Puan? Seperti yang tertera di skrin sekarang, terlebih dahulu pengguna akan membuat transaksi baru di mana ianya akan mencipta blok yang hendaklah disiarkan kepada semua nod-nod yang ada dalam rangkaian yang sama. Blok tersebut hendaklah disahkan oleh semua nod-nod rangkaian bagi verifikasi. Apabila ianya sudah disahkan, blok tersebut boleh ditambah ke dalam blockchain dan akan menjadi immutable di mana ianya tidak akan dapat diubah lagi. Dengan itu, transaksi baru adalah selesai. Jadi itu diterangkan macam mana blockchain itu berfungsi. Sebenarnya kita ni masih lagi ni cuba memahami. Ya. Dan tapi saya rasakan ini memang topik yang cukup menarik sekali dan ada kepentingannya. Barangkali juga dapat menerangkan Nizara, sebenarnya apa kelebihan kalau menggunakan teknologi blockchain ini? Penggunaan teknologi blockchain ada banyak kelebihan, tetapi tujuan utama orang ramai melaksanakannya adalah untuk meningkatkan keselamatan digital data. Di antara aspek keselamatan teknologi ini adalah desentralisasi untuk mewujudkan persekitaran yang trustless dan bebas dari rasuah. Ketetapan di mana setiap transaksi yang ditambah di dalam blockchain tidak boleh diubah, kriptografi asimetri bagi keselamatan data, ledger teragih di mana setiap nod ataupun komputer yang ada dalam rangkaian yang sama akan ada salinan ledger yang sama. Mekanisme konsensus untuk mengesahkan setiap transaksi,
struktur hash Merkle tree, iaitu sekiranya ada satu perubahan dalam struktur tersebut, walaupun kecil, ianya akan mengubah keseluruhan hash data blok tersebut. Baik ya, saya sudah mula mendapatkan sedikit gambaran lah Serina ya. Ya. Mungkin lebih kurang macam share folder kali ini ya. Apa yang kita ni simpan di dalam share folder, orang lain akan menerima benda yang sama. Kalau admin menukar apa yang di-share tersebut, yang Jadi lain ia juga akan dapat dilihat kepada link siapa yang mengikuti share folder tersebut. Adakah lebih kurang macam itu tu Zara? Atau mungkin untuk lebih kejelasannya selalunya organisasi macam mana yang menggunakan teknologi blockchain ini? Adakah organisasi ataupun sektor kewangan kah ataupun yang memegang database seumpamanya macam mana? Actually kan selalunya right now yang kita ni pakai adalah centralized database. Tapi with decentralized database, semua komputer yang ada dalam enterprise itu akan ada copy ledger yang sama. Oh, jadi sebenarnya semua organisasi boleh saja menggunakannya. Faham? Faham. Boleh lah, boleh. Boleh saya dapatkan ya. Kita ni simpan satu framework di rumah. Kita simpan segala data kita ni, barang indah kita ni di sana dan kita ni boleh mengaksesnya di luar jika kita ni ada jalur ya ke tempat server kita ni. Betul sekali. Baik. Kita ni bersama dengan Haziq. Mhm. Berikutnya ini. Haziq mungkin tahu lebih ni kerana beliau ini merupakan blockchain developer. Ya. Baik. Haziq, adakah teknologi blockchain ini mempunyai pelbagai jenis? Mungkin boleh dikongsikan bersama dengan penonton kita? Okey, sebenarnya blockchain ini mempunyai banyak jenis, tetapi yang selalu digunakan adalah blockchain awam, blockchain peribadi dan blockchain konsortium. Pada mulanya, banyak yang menggunakan blockchain awam, tetapi oleh kerana banyak syarikat persendirian telah membangunkan teknologi blockchain, mereka telah diberi solusi dan diperkenalkan blockchain peribadi. Manakala blockchain konsortium pula adalah campuran blockchain awam dan peribadi. Itu telah pun diterangkan juga. Dan kalau tadi ni Haziq, Puan Zara telah pun menjelaskan tentang mekanisme konsensus yang terdapat di dalam blockchain itu. Barangkali Haziq dapat memperjelaskan dan menerangkan lagi lebih lanjut. Okey, mekanisme konsensus itu ialah satu program yang mengandungi algoritma untuk menentukan cara mencapai persetujuan yang boleh memberi kesan kepada kos pengiraan, keselamatan, kecekapan blockchain tersebut. Secara ringkasnya, jika majority node tidak mempersetujui sesuatu transaksi yang dibuat, maka ianya akan gagal dan ini membuat teknologi blockchain lebih selamat dan dipercayai. Proof of work menggunakan tenaga dan yuran transaksi yang tinggi tetapi hanya mampu menampung 7 ke 30 transaksi setiap saat. Contohnya Bitcoin. Sebab utama yang menggunakan tenaga yang tinggi ialah kerana setiap transaksi diperlukan untuk menyelesaikan satu puzzle yang kompleks dan rumit. Manakala penggunaan tenaga dan yuran transaksi adalah sangat rendah bagi practical Byzantine fault tolerance dan dapat menampung 100 ke 2500 transaksi setiap saat. Contohnya ialah Hyperledger Indy. Jadi dapat dilihat di sini bahawa penggunaan blockchain bukan terhad pada penggunaan tenaga yang tinggi dan yuran transaksi yang tinggi. Berbagai jenis mekanisme konsensus boleh dipakai mengikut keperluan aplikasi blockchain. Baik, itu dia ya berkenaan dengan mekanisme konsensus ya, yang terdapat di dalam blockchain ini tadi ya. Baik, apa contoh aplikasi teknologi blockchain ini, Tuan Haziq? Mungkin banyak di kalangan masyarakat tanpa menyedarinya sudah menggunakan teknologi blockchain. Salah satu aplikasi blockchain ialah dalam jenis mata wang digital seperti perbankan, pembayaran global dan e-commerce. Jenis aplikasi lain pula ialah kontrak cerdas seperti pengundian, insurans, hak digital dan lain-lain. Atau aplikasi dalam jenis pangkalan data atau database seperti identiti digital dan maklumat kesihatan. Apa yang menarik tentang aplikasi blockchain sebagai identiti digital adalah
semua data peribadi seperti kad pengenalan, lesen memandu, sijil pendidikan akan dapat disimpan di dalam satu wallet digital yang mana ianya boleh disahkan oleh pihak penguatkuasa. Ini sebagai contoh, jika seseorang itu ingin membaharui lesen memandu, pihak Jabatan Pengangkutan Darat JPD hanya perlu mengesahkan kad pengenalan mereka melalui wallet digital dan mengeluarkan lesen memandu tersebut untuk disimpan ke dalam wallet digital. Dengan adanya aplikasi ini, identiti digital akan menjadi sumber kepercayaan atau source of trust bagi masyarakat. Baik, begitu ya. Jadi apa sahaja yang nilai tambah ya ke depannya nanti ya di dalam identity wallet kita ini akan tersimpan di sana dan maksudnya di sana kalau macam mansuh mungkin ada notifikasinya tersendiri ataupun kalau macam tadi sebagai contoh lesen memandu kalau macam penambahan lesen kelas 3 dan juga kelas-kelas seterusnya mungkin boleh ditambah mungkin daripada admin dan ia akan kekal di sana. Seperti yang kita ni faham misalnya kalau kita ni kan seperti contoh yang telah Haziq nyatakan tadi ya, kalau kita ni kan memperbaharui ya lesen memandu, kita ni tidak perlu lagi menyertakan dokumen-dokumen lain itu kerana di dalam database wallet kita ni itu sudah ada dokumen-dokumen identifikasi kita ni ya. Kerana tu kita ni hanya perlu senang sudah kan kira pengurusan itu secara digital saja Pak. Ini antaranya saya sudah mula faham tetapi betul lah hal ini hanya orang merupakan bidang tugas programmer. Betul. Keselamatannya macam mana ni Tuan Haziq? Dari segi firewallnya. Keselamatannya seperti yang diterangkan tadi mengenai konsensus mekanismenya. Jika majority node tidak mempersetujui, maka transaksi tersebut akan gagal. Ini boleh mencegah kira rasuah lah. Serangan. Tidak dapat semua data akan tetap di sana. So, nampak semua historinya. Memang. Jadi apapun yang kita ni buat di dalam ada lognya. Blockchain tersebut ada log lah maksudnya ada di sana ya. transaksi ada log. Sebab tu dia dipanggil ledger. Kerana kalau tadi faham ledger ni ia akan memperincikan setiap transaksi aktiviti. Baik. Kira history lah tu ya. Jadi integritinya akan terjaga di sana. Baik. Dan mungkin juga kalau orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan apa yang kita dibawakan pada hari ini, teknologi blockchain, bagaimana orang ramai boleh menghubungi BIS kita untuk sebarang konsultasi? Untuk sebarang pertanyaan atau melaporkan insiden keselamatan cyber, orang ramai boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@research.org.pn ataupun melalui talian hotline kami 245-8001. BIS kita boleh juga WhatsApp kepada 71707666. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cybersecurity Brunei di csb.gov.pn ataupun secureverifyconnect.info. Untuk mengakhiri wawancara pada pagi ini, seperti yang kita maklum, negara Brunei Darussalam masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, kami pihak Cybersecurity Brunei ingin menasihati orang ramai agar bekerjasama untuk mengurangi kes COVID-19 di negara ini. Patuhilah SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Sekian, terima kasih dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga kepada Zara dan juga Haziq ya. Terima kasih mengisikan segmen cyber security kita ni pada pagi ini, dan untuk seluruh warga kerja di Cyber Security Brunei, selamat tahun baru dari Rampai Pagi. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.